من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali dihormati Fadil Tuan Imam dan juga Fadil Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli tangkuasa surau ini, pimpinan masyarakat, tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, alhamdulillah diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini bagi meneruskan yang berkait dengan kitab kita, iaitu kitab Anak Kunci Syurga. Dan kita sambung insya-Allah kitab kita ni pada muka surat apa yang dia 65 64 tu habislah sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat 65. Kata pengarang pada kita, bermula sembahyang Jumaat itu fardu ain atas orang Islam yang akil, baligh, yang merdeka. Sidang jemaah sekalian, pada malam ini termasuk berkait dengan sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat ni adalah perkara yang menjadi kewajipan kepada kita lah. Bila mana kita ni sidang jemaah sekalian meliputi ataupun mengandungi beberapa syarat yang dikenakan kepada kita. Jadi sembahyang Jumaat ni iaitu sembahyang yang kita buat pada hari Jumaat. Sembahyang Jumaat ni adalah sembahyang yang mengiringi ataupun yang menggantikan kepada solat fardu zuhur. Kalau hari biasa kita sembahyang tengah hari itu zuhur 4 rakaat, maka pada hari Jumaat tengah hari itu kita sembahyang Jumaat. Dimulakan dengan dua khutbah, kemudian disambung dengan dua rakaat sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat ni itu fardu ain, hukum dia fardu ain. Fardu ain ni sidang jemaah sekalian, kalau dalam syariat kita dalam perbahasa fiqh ada dua lah. Fardu ni kewajipan lah maknanya. Kita sebut fardu zuhur. Jadi kita sembahyang iaitu kewajipan ataupun solat zuhur itu sendirilah yang menjadi kewajipan kepada kita. Jadi bila sebut fardu, di sana ada dua bahagian. Pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain ni iaitu dapat tidak wajib kepada setiap orang Islam untuk melaksanakannya bila cukup syarat. Kalau kita tak buat, jatuh dosa pada kita. Contoh kita kata fardu ain sidang jemaah sekalian iaitu seperti kita sebut solat. Bila orang balik, jadi solat fardu 5 waktu ni fardu ain wajib. Kalau dia tak buat, jatuh dosa kepada dia. Solat Jumaat pun sama. Sebab solat Jumaat dia mengganti kepada solat fardu zuhur tu. Sebab tu hukum dia jatuh kepada fardu ain. Yang kedua jenis kefarduan ni iaitu fardu kifayah. Fardu kifayah ni iaitu kefarduan juga, kewajipan juga, tapi kewajipan itu hanya dilaksanakan oleh sebahagian orang saja. Mana kalau kita tak buat, terlepas hukum dosa kepada kita. Contoh dalam kehidupan kita sidang jemaah sekalian, orang yang bekerja sebagai doktor hospital. Jadi doktor ni, bidang doktor merupakan salah satu perkara yang menjadi fardu kifayah. Dalam masyarakat umat Islam kena ada orang Islam ni buat belajar dalam bab doktor tu. Kalau tidak, kalau orang Islam sakit, tak ada orang nak rawat. Barulah masuk benda-benda yang kita kata haram lah. Sebab tu orang Islam dia kena belajar. Jadi kita ada belajar ni terlepas dosa daripada kita. Sebab dia fardu kifayah. Sama juga mudah untuk kita nampak fardu kifayah ni macam solat jenazah. Solat jenazah sidang jemaah sekalian, bila mana ada orang mati, kok mana sekalipun mesti ada dalam kampung tu ada orang sembahyang jenazah kepada si mati tu. Maknanya mesti ada, paling kurang kena ada. Tak kira lah syarat dia, tak sebut lah berapa orang tu. Cuma yang afdalnya adalah 40 orang dan ke atas, yang afdal lah. Sebab di sana ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut kalau orang tu dia mati, ada 40 orang solat jemaah kepada si mati tu. Maka salah seorang daripada jemaah tu akan ada doa yang Allah Ta'ala terima dia. Itu di antaralah kalau kita balik dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Kalau lebih banyak, lebih lagi baik. Contoh macam kita tengok imam-imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali yang bila dia mati 6 kali jemaah solat kepada dia, 6 kali. Sekali jemaah sebut dalam satu riwayat tu 60,000 orang. 60,000 kali 6 lah. Maknanya kapal ramai sebab dia ulama besar 6 kali. Tu lebih-lebih lagi lah. Maknanya
Allah Ta'ala beri barakah keberkatan lah kepada si mati tadi, sebab dengan dia itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila mana ada orang mati, mesti ada dalam kampung tu orang yang solat jenazah kepada si mati. Jadi kita ni waktu dang, mungkin kita kata kita ada bandar ke, kita ada urusan tu urusan, kita dang solat jenazah tu. Orang kata solat jenazah lepas sembahyang zuhur. Kita pun dang. Tapi kampung kita ada dah buat ni orang bayang. Di surau ke di masjid ke, maka terlepas dosa kepada kita. Sebab apa? Dah ada dah sebahagian orang tadi yang telah solat jenazah kepada si mati. Itu kita sebut fardu kifayah. Orang lain lagi-lagi lah. Maknanya kalau kita boleh kiyah diri lah, dalam pekerjaan kita ni banyak. Maknanya dalam kehidupan kita ni banyak. Orang yang bekerja sebagai peniaga jual beli, muamalat lah. Jadi maknanya bukan Allah Ta'ala buat kehidupan kita ni semua satu je, bukan. Itu termasuk dalam bidang kita kata fardu kifayah. Yang fardu ain ni wajib setiap orang kena belajar, kena tahu. Macam solat. Solat setiap orang lah kena buat. Bila cukup pada syarat. Antara syarat dia sidang jemaah sekalian, iaitu yang pertama orang Islam. Orang Islam wajib dia sembahyang Jumaat. Orang tak Islam tidak wajib sembahyang. Orang tak Islam. Macam hari ni kita dengar, kita tengok isu yang berlaku di Pahang, Raut Musaking, Terengganu di Ceroboh. Satu sebelah, maknanya pekebun lah, tukang pada tanah tu. Di situ kalau kita tengok, sidang jemaah sekalian adalah asal usul dia daripada orang komunis ya. Bila merdeka apa kan asing, orang komunis ni asing daripada masyarakat kita, letak di situ. Akhir sekali dia pun berkembang biak apa semua sekali dah. Dan komunis ni sidang jemaah sekalian, dia adalah golongan etis. Etis ni maksud dia tidak bertuhan. Kalau Cina dia bertuhan lagi. Dekat kita ni ada tokoh Cina tu, tu bertuhan dia ada. Kita etis ni memang dia anti Tuhan. Dia kata apa yang kita usaha atas dunia ni semua atas kehidupan kita, usaha kadar kita buat dah ke. Sebab tu kalau ada agama, isu-isu agama ke, tak kira maknanya bukan agama Islam saja, Kristian ke dan sebagainya, mereka anti berkait dengan agama ni. Itu golongan kita kata komunis ataupun etis itu sendirilah. Kalau dalam masyarakat seluruh dunia, di sana ada fahaman etis, iaitu manusia yang mana tidak berpegang dengan kehidupan dia, tidak ada Tuhan dalam dunia ni, tak ada. Itu kita kata orang yang keluar daripada Islam lah, bukan daripada Islam. Jadi Islam, tidak dapat tidak orang itu Islam, maka dia wajib untuk solat fardu tu pertamalah. Kemudian solat Jumaat, sebab kita sebut tadi solat Jumaat menggantikan kepada solat fardu zuhur pada waktu tengah hari. Yang kedua iaitu orang yang akil. Akil ni orang yang berakal. Berakal ni lawan kepada tidak berakal, maksud dia adalah orang yang gila. Orang gila dia tak wajib. Dan termasuk orang yang gila pada waktu tu, orang yang tidak berakal ni, orang gila tu kita faham lah orang gila tak. Orang yang tidak berakal ni dia hilang akal, mungkin dengan sebab mabuk ataupun pengsan pun sama juga. Sebab sembahyang Jumaat ni sekejap je. Tiba-tiba masuk pukul 12.30 tu dia pengsan. Hilang akal, pengsan ni tak sedar dah. Hilang akal. Kejut-kejut pukul 2 sedar balik. Daripada dia pitang tu kena sengat dia lempah ke ikut lah. Tak sedar ke diri, maka dia hilang akal. Jadi perkara tu dia tak wajib pada waktu tu untuk solat Jumaat pada dia, sebab akal dia tak ada dah. Macam ada kita tidur, akal kita ni hilang. Maksud hilang ni maknanya tak wajib pada kita untuk buat pada waktu berkenaan. Kerana itu sidang jemaah sekalian, kalau solat biasa kita tertidur, kita kejut-kejut lepas sembahyang fardu kita, subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, dia tisang buat kerja seharian tu, buat gitu gini, balik rumah tidur, kejut-kejut lepas sembahyang solat fardu lah maknanya. Jadi pada ketika itu dimaafkan kepada kita, sebab bukan kita sengaja. Bukan kita sengaja, dengan sebab salah satunya sebab kita naum, kita tidur tadi, dan hadis Nabi sebut, sehinggalah diangkat kolam, maknanya tidak dicatat dosa kepada kita, sehinggalah kita sedar balik. Sedar balik tu maknanya kita qada balik solat kita tu, kemudian tidak dicatat dosa kepada kita. Itu orang yang berakal. Jadi orang yang berakal dia wajib untuk solat Jumaat. Yang ketiga sidang jemaah sekalian, itu orang yang baligh. Orang yang baligh di mana kalau orang lelaki mazhab kita ni Syafi'i 15 tahun dan ke atas. Sebab tu bila mana kita sebut musim Covid ni, orang yang boleh sembahyang Jumaat ataupun pergi ke masjid 15 tahun ke atas dijabat agama bagi. Sebab apa? Pegang kepada pegangan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, orang yang balik iaitu 15 tahun. Mungkin ada ke 15 tu tak balik, tapi goliknya 15 tahun ni balik dah. Maka ambil kepada hukum berkenaan. Jadi orang yang balik dia wajib untuk solat Jumaat. Dan yang keempat iaitu orang yang merdeka. Orang yang merdeka, lawan kepada merdeka ni bukan merdeka dari sudut ulang ke ni, kita kata tak, tu merdeka lain. Merdeka ni maksudnya orang yang bukan menjadi hamba. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman sebelum daripada ni ada sistem hamba. Bila ada hamba dia ada tuang dia. Kalau dalam kehidupan kita ni macam kita kata majikan lah, tapi majikan tu bukan macam tuan hamba tu. Sebab bila hamba ni
dia milik sepenuhnya kepada tuan dia. Dia nak pergi mana-mana pun, hatta kalau dia nak sembahyang pun, kalau tuan dia kata tak boleh pergi, memang dia tak boleh pergi. Itu hamba. Mana kalau zaman kita hari ni hamba tu tak ada tapi akhir zaman lagi dekat dengan kiamat, hamba ni akan ada balik. Sistem hamba ni akan ada balik. Maka itu kita sebut berkait dengan merdeka lah. Mana kita semua ni bukan hamba lah. Maknanya bukan hamba, sebab kita tak ada tuang pada kita ni. Tuang pada atas kita ni tak ada. Kita ni adalah dimerdekakan. Itu yang keempat. Kerana firman Allah Ta'ala, iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Dalam surah Al-Jumu'ah, maksudnya apabila diseru kepada sembahyang pada hari Jumaat, maka lalu oleh kamu kepada sembahyang. Allah Ta'ala kata, bila mana diseru untuk solat pada hari Jumaat, ni orang bang untuk solat Jumaat, fas'au ila zikrillah, kamu kena sahut seruan tersebut. Maksudnya kita kena pergi untuk sembahyang Jumaat tadi. Disyaratkan pada sahnya bahawa dikerjakan dia dalam waktu zuhur. Jadi solat Jumaat ni, sidang jemaah sekalian, kita boleh buat dia bila mana masuk pada waktu zuhur. Kalau orang tak bang zuhur lagi, kita pergi main Jumaat kira tak sah solat Jumaat kita. Solat Jumaat kira tidak sah. Sebab solat Jumaat ni dia ganti kepada solat zuhur. Kita sebut asal dia ganti pada solat zuhur. Jadi waktu dia mesti masuk waktu zuhur. Barulah kita boleh untuk melaksanakan solat Jumaat pada hari Jumaat tersebut. Dan waktu akhir dia tidak lain dan tidak bukan, sidang jemaah sekalian, adalah habis kepada waktu asar. Nak tempoh dia tu. Mana orang bang zuhur tu mungkin dia nak lewat sikit. Tapi biasa orang banyak awal, tak ada orang lewat banyak Jumaat ni. Cuma nak cover tempoh dia tu habis kepada waktu asar boleh. Habis kepada waktu asar. Itu kita sebut waktu untuk kita melaksanakan solat Jumaat. Kerana hadis Al-Bukhari, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ata hina tazulu syamsu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia sembahyang Jumaat pada ketika gelincir matahari. Serta hadis Al-Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli, artinya sembahyang oleh kamu seperti yang mengetahui kamu akan daku sembahyang. Jadi ini dalil lah, bukti yang menyatakan kepada kita, sidang jemaah sekalian, di antara perbuatan Nabi bila mana matahari jatuh, matahari gelincir maknanya kalau kita buat kaedah ulama zaman dulu, dia nak tentu waktu zuhur ni macam mana. Jadi letak mana kalau kita ni kayu lah, letak kayu jadi matahari ada atas ni, mana kalau matahari condong sikit je, nampak bayang tu sikit, bayang kayu tu nampak sikit, kira masuk dah waktu zuhur. Tu kaedah dia untuk tentu waktu zuhur lah, maksudnya waktu zuhur. Jadi gelincir matahari ni maksudnya nampak bayang-bayang matahari tu sikit, kira Nabi tu masuk waktu zuhur, Nabi sembahyang Jumaat. Nampak dia ganti kepada solat zuhur. Dan hadis yang lain Nabi kata, solatlah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Kita sidang jemaah sekalian memang tak sempat jumpa dengan Nabi. Tapi kita solat pada hari ni ambil daripada mana? Orang yang bersambung. Kita kata keturunan dia daripada zaman Nabi, sahabat, tabi'in, sehinggalah alim ulama yang sebelum-sebelum ni sampai kepada kita pada hari ni. Solat tu lah perkara yang kita kata saling antara satu sama lain. Sebab tu maknanya kita buat pada hari ni, solat kita ni memang kita tak tengok Nabi solat, tapi orang-orang dulu daripada sahabat, generasi tabi'in, sampailah generasi yang terakhir ni dan sampai pada kita, itu adalah di antara perbuatan Nabi SAW. Kalau kita tengok banyaklah di antara mereka yang berketurunan Nabi pun ada ulama-ulama, kibar ulama lah, maknanya ulama-ulama yang besar di Madinah, di Mekah, di Syria dan seumpama dengan yang ada silsilah dia dengan keturunan Nabi ni, dia lebih lagi lah maknanya mengetahui tata cara berkait dengan sembahyang macam mana Nabi SAW solat. Dan disyaratkan bahawa didirikan dia di dalam lingkungan rumah-rumah yang berhimpun, sekalipun pada tanah lapang. Kerana Jumaat tiada didirikan pada masa hidup Nabi SAW, dan sekalian khalifah yang dapat petunjuk melainkan pada tempat tetap, yakni al-iqamah. Ini disebut pada kita bila nak solat Jumaat, syarat nak melaksanakan solat Jumaat adalah disebut lingkungan rumah-rumah yang berhimpun. Maknanya di antara rumah-rumah ni tempat orang berhimpun. Kalau kita hari ni masjid untuk solat Jumaat. Kalau tak ada masjid, surau. Kalau tak ada surau, tanah lapang ni tempat orang untuk berhimpun lah, mudah untuk melaksanakan solat berkenaan. Kalau zaman Nabi lagi, padang pasir maknanya. Pergi perang apa, walaupun perang, di sana ada khutbah. Ataupun kita sebut waktu Nabi melaksanakan ibadah haji khutbatul wida', khutbah wida' Nabi kan. Bangun berkhutbah tu. Walaupun khutbah tu bukan khutbah Jumaat, tapi Nabi berkhutbah di padang Arafah. Padang Arafah, bukit itulah maknanya. Bawah tu lapang. Jadi Nabi naik atas batu tu, Nabi berkhutbah. Selain daripada kita kata di masjid. Sekalipun pada tanah lapang. Jadi perkara ni dibuat iaitu pada zaman Nabi lah. Zaman Nabi, zaman khalifah.
zaman khalifah. Khulafa ar-rasyidun lah, maknanya khalifah yang mendapat petunjuk zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Mereka semua melaksanakan sebagaimana Nabi buat pada zaman mereka. Melainkan pada tempat tetap, yakni al-iqamah. Tempat qamah maknanya bila ada bank, dia pun qamat situ, dia pun terus sembahyang situ, dia pun terus khutbah situ, dan dia akan solat Jumaat situ. Al-iqamah ni iqamah kita qamat. Dan disyaratkan bahawa tiada mendahului akan dia oleh Jumaat yang lain, dan tiada menyertai ia akan dia. Disebut pada kita ni syarat bila kita nak buat solat Jumaat, sidang jemaah sekalian, tiada mendahului akan dia oleh Jumaat yang lain. Maknanya pada hari Jumaat, sekali Jumaat je kita boleh buat. Kalau kita buat 2 kali, sunnah. Tapi wak asah dia iaitu sekali saja. Macam kita solat fardu solat zuhur sekali je. Kalau kita buat kali kedua, kita pernah sebut sebelum pada ni, itu pun kita buat kali kedua sebab jemaah dia ramai. Mana kalau hari Jumaat ni waktu dia pendek ya. Waktu dia pendek je, macam kalau kita hari ni Muslim Conflict ni lebih kurang dalam 7 hingga 10 minit je khutbah. Lepas khutbah terus pada sembahyang. Sembahyang 2 rakaat lepas tu habis. Ni sekejap je. Jadi disebut pada kita syarat sekali Jumaat je. Pada hari Jumaat. Sebab dia sama, solat zuhur ni sekali lah. Solat pada waktu zuhur. Dan tiada menyertai ia akan dia, kerana tiada didirikan akan dia pada masa hidup Nabi SAW dan pada sekalian khalifah yang mendapat petunjuk, melainkan pada satu tempat daripada tempat Jumaat itu. Jadi Nabi, sidang jemaah sekalian, zaman Nabi, zaman sahabat, bila masuknya hari Jumaat, waktu solat Jumaat, mereka akan dirikan solat Jumaat ni sekali je, dan pada satu tempat je. Macam kalau tempat kita ni, contoh kita sembahyang kampung kita dah. Sembahyang kampung kita, habis sembahyang tu kita pun lalulah pergi tahan mana, Blok Kampung Baru, nak pergi Tangga Baru ni tau. Tengok orang dah habis lagi sembahyang. Kita pun nak singgah situ. Boleh nak singgah, ada masalah, tapi wak haji kita sekali je. Tapi tak ada orang biasa buat 2 kali ni. Waktu tu kita kata waktu tengah hari. Biasa orang buat sekali je, Jumaat. Itu keadaan yang dibuat oleh zaman Nabi dan juga zaman sahabat. Dan disyaratkan bahawa dikerjakan dia dengan berjemaah. Bila nak solat Jumaat, disyaratkan kita buat dengan berjemaah. Maknanya ada jemaah dia lah. Ada jemaah dia. Paling kurang sidang jemaah sekalian, iaitu tidak lain dan tidak bukan 3 orang lah. Sebagaimana solat berjemaah, paling kurang 3 orang. Untuk imam seorang, maknanya tukang baca khutbah seorang, makmum 2 orang. Sebab syarat yang kita pernah sebut sebelum pada ni, Nabi kata maknanya solatlah berjemaah di dalam kampung kamu paling kurang 3 orang. Kalau tidak, kampung tu Nabi kata akan banyak perkara-perkara yang tidak baik, ataupun akan dikalahkan oleh syaitan. Ada benda-benda orang itu akan ada. Maka kerana itu paling kurang 3 orang. Itu di antara yang disebut kepada kita. Kerana tiada ada jatuh Jumaat pada masa Nabi SAW dan sekalian khalifah yang dapat petunjuk, melainkan dengan berjemaah. Zaman Nabi, bila hari Jumaat nak solat Jumaat, Nabi akan buat secara berjemaah. Tak ada maknanya Nabi akan buat secara, kita kata seorang-seorang. Seorang-seorang. Kalau sembahyang seorang-seorang, dia tidak dipanggil solat Jumaat. Sembahyang seorang hari Jumaat, dia tak panggil solat Jumaat, dia panggil solat fardu. Kalau di sana ada permasalahan dia, ada persoalan dia. Kalau dalam mazhab kita ni yang muktamad, kalau kita bermusafir, kita pergi jalan lah, maknanya keluar daripada Terengganu ni nak pergi Kuala Lumpur. Pendapat yang muktamad ni pendapat yang paling kuat sekali lah, yang menjadi pegangan kita mazhab Syafi'i. Kalau kita keluar sebelum subuh hari Jumaat, tak apa kita tak sembahyang Jumaat, kita tak dengar khutbah Jumaat, tidak sembahyang, tak ada masalah. Itu pendapat yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i. Maknanya kalau hari Jumaat kita nak pergi jalan biasa kita pergi hari Khamis biasanya dah. Hari Jumaat tu tempat lain cuti, tempat kita pun cuti dah biasanya. Tapi kalau kita nak keluar bermusafir pada hari Jumaat, kita kena keluar sebelum daripada subuh, barulah kita boleh untuk tidak melaksanakan solat Jumaat. Maknanya tak perlu berhenti. Mana tengah jalan kita tu, orang masuk waktu zuhur tu, ramai Jumaat, tak payah berhenti pun tak apa, terus je perjalanan kita nak pergi mana. Tapi kalau kita keluar pada hari Jumaat, selepas daripada subuh hari Jumaat, pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita Syafi'i, kita kena berhenti, kena sembahyang Jumaat pada hari itu. Ini pendapat muktamad yang paling kuat lah. Pendapat yang lemah ataupun yang tak kuat lah dalam mazhab kita ni Syafi'i pun ada juga, iaitu sidang jemaah sekalian, kita dibenarkan untuk tidak melaksanakan solat Jumaat tadi. Tapi yang paling kuat sekali, kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, kalau hari Jumaat kita keluar sebelum Jumaat, barulah kita boleh untuk meninggalkan solat Jumaat. Kalau kita keluar lepas Jumaat, kita kena berhenti. Maknanya kalau kita masuk highway, kena keluar highway dulu lah, cari masjid, sembahyang Jumaat, barulah kita teruskan perjalanan kita. Maka itu pendapat dalam mazhab kita Syafi'i. Yang muktamad lah, muktamad ni yang paling kuat. Dan itulah yang dipegang dalam kehidupan kita.
Dan disebut pada kita lagi dan disyaratkan bahawa dikerjakan dengan 40 orang maka lebih. Paling-paling kurang bila nak solat Jumaat 40 orang. Nak solat Jumaat. Nak solat kalau berjemaah 3 orang. Dah, buat 2 orang tu biasalah kira berjemaah dah. Dah, kalau dalam hadis kita baca sebelum pada ni Nabi kata 3 orang. Dah, paling kurang ada satu kampung macam kita waktu PKP lah. Maknanya pejabat agama kata nak pergi ke masjid ni 3 orang je boleh. Dah, waktu masjid tu dekat PKP rak, orang boleh keluar rumah tu 3 orang je. Tok imam tok bila, kemudian jemaah solat lagi lah, ataupun tok bila 2 orang. Maka itu 3 orang. Untuk solat Jumaat, nak sah kepada solat Jumaat mesti cukup jemaah dia 40 orang. Sebab tu di Terengganu sebelum pada ni, kalau tahun ni tak ada dah, tapi tahun-tahun yang sebelum pada ni pejabat agama penuh maklum. Dia kata dalam di Terengganu ni penuh ada masjid. Bila nak solat Jumaat dia kena kira jemaah dia. Sebab dah cukup 40 orang. Nah, sebelum ni lah, sekarang ni tak ada dah. Dah sebelum pada ni. Maknanya kena kira. Jemaah dia kena kira. Sebab apa? Pertama, masjid banyak kampung tu. Dah, ada lagi masjid ni orang okey. Dah, tu pertama lah. Yang kedua, sebab kampung tu memang tak ada orang mana. Masjid ada tapi orang dalam kampung tak ada. Dah, maka itu ada antara lah benda yang ada yang pernah disebut oleh pejabat agama lah. Dah, maknanya sebelum pada ni. Maknanya sebelum Tok Imam naik baca khutbah tu, dah, maknanya jatah kuasa masjid tu kira dulu jemaah. Cukup dah 40 orang. Kalau tak cukup, tak jadi solat Jumaat. Dah, sembahyang solat biasa tak boleh baca khutbah, tak boleh, tak lepas. Dia mesti cukup 40 orang. 40 orang ada yang kita sebut dia yang akil yang balik. Kalau budak-budak tak termasuk. Dah, budak-budak tak termasuk, sebab budak-budak disebut fardu kifayah dia, tak jadi fardu ain pada dia. Tak wajib lagi kepada budak-budak tadi. Kerana hadis Al-Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah wa kanu 40 rajulan. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang Jumaat ia di Madinah dan adalah mereka itu 40 laki-laki. Serta hadis sallu kama raaitumuni usalli. Ini dalil lah daripada Ibnu Mas'ud. Dia kata waktu Nabi berada di Madinah, Nabi sembahyang Jumaat di Madinah, Nabi sembahyang dengan para sahabat 40 orang. Tak, maknanya 40 orang jemaah. 40 orang jemaah. Kalau sembahyang jenazah, tak, dia tak ada syarat lah. Maknanya bukan sama macam solat Jumaat. Cuma yang afdalnya 40 orang dan ke atas itu afdal. Sebab di sana ada hadis yang Nabi kata doa dia Allah Taala makbul. Kalau ada 40 orang, doa dia Allah Taala makbul. Dan disyaratkan terdahulu 2 khutbah. Pada hari Jumaat sebelum kita melaksanakan solat Jumaat, syarat dia kita kena baca 2 khutbah dulu. Tak, itu imam akan baca khutbah lah. Kerana hadis Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah khutbatain yajlisu bainahuma. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato ia pada hari Jumaat 2 pidato. Duduk ia antara keduanya. Ini di antara dalil yang sebut pada kita dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, iaitu Nabi pada hari Jumaat Nabi akan berpidato. Berpidato maksudnya berkhutbah dah. Yakhutubu. Yakhutubu ni iaitu khutbah. Dah, khatib. Khutbah ni iaitu maksud dia kita bercakap. Dah, berpidato lah maknanya. Khatib orang yang tukang membaca khutbah, tu khatib. Dah, khutbah lah. Maknanya teks khutbah tu. Dah. Jadi pada hari Jumaat Nabi membaca khutbah dengan 2 khutbah. Di antara 2 khutbah itu Nabi duduk. Habis khutbah pertama Nabi duduk baca doa dia. Dan khutbah yang kedua Nabi pun baca balik. Dan di antara 2 khutbah itu ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama fuqaha. Di antaranya doa yang pertama iaitu doa kalau zaman Nabi, iaitu Nabi membaca sendiri doa antara 2 khutbah tu. Lepas tu kalau kita pergi setengah masjid, kadang tu bila dia senyap je. Tak, habis khutbah pertama untuk bila dia senyap. Kita tunggu ni nak angkat tangan untuk bila baca doa. Tak, mungkin sebab kebiasaan masjid tu dia guna pendapat tu tadi. Tak, itu yang pertama. Yang kedua, sidang jemaah sekalian, macam tempat kita ni antara lepas pada khutbah pertama tu, maknanya biasanya untuk bila lah. Tak, muazzin tu dia akan baca doa. Pun ada wadik juga. Maknanya ada pendapat juga, iaitu baca doa di antara 2 khutbah tu. Dua-dua tu tak ada masalah, betul belaka. Tak, cuma tengok kepada adat setempat pula lah. Macam kalau tempat kita ni biasa untuk bila akan baca doa lah. Tak, kita ambilkan doa berkenaan. Itu antaranya. Segala rukun khutbah itu 5. Kemudian sekarang ni sidang jemaah sekalian dia masuk pada kita rukun khutbah Jumaat. Rukun khutbah Jumaat ni iaitu 5. Pertama, memuji Allah Taala. Memuji Allah Taala ni alhamdulillah maksud dia. Tak, bila tok imam naik duduk atas mimbar khutbah tu, dia wajib sebut alhamdulillah. Tak, alhamdulillah. Itu sebab itu rukun kepada khutbah. Kerana hadis Muslim, kanat khutbuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah yahmadullah wa yusna alaih. Adalah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat memuji ia akan Allah dan menyebut ia akan keelokan atasnya.
Yang pertama sekali disebut iaitu dalil lah, bukti iaitu Nabi bila khutbah Nabi akan memuji Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu rukun pertama. Yang kedua, selawat atas Nabi SAW. Paling-paling kurang selawat Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling-paling kurang. Kali nak tambah panjang lagi ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad, Habibina wa syafi'ina wa qurwatina, panjang ni tak dibaca. Tapi paling-paling kurang bacaan macam kita baca tahiyat awal tu tak, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun tahiyat akhir tu, nak tengah kita baca tu, itu paling-paling kurang kita berselawat. Mesti ada, sebab dia rukun khutbah. Kalau tak ada, kira tak sah khutbah. Khutbah jadi tak sah. Kerana khutbah itu ibadat yang berkehendak kepada menyebut Allah Ta'ala, maka berkehendak ia pada menyebut Rasulullah SAW. Maksudnya kita puji Allah Ta'ala. Yang kedua, kita kena selawat kepada Nabi SAW. Kerana dikias dengan bang dan sembahyang. Kalau dalam bang, selepas daripada kita sebut Allahu Akbar, kita pun sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita sebut dengan nama Nabi pun ada juga dalam azan kita tu. Maknanya bukan kita sebut untuk mengagungkan Allah Ta'ala saja, tapi Nabi pun sekali dalam kita azan. Begitu juga dalam sembahyang. Dalam sembahyang banyak tempat maknanya. Allahu Akbar itu takbir tu macam biasalah, tapi dalam sembahyang juga ada tempat-tempat yang mana kita kena selawat pada Nabi. Yang tadi tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, yang menjadi rukun kepada solat kita. Kalau kita tak baca selawat, maka tidak sah sembahyang kita. Itu kalau dalam bab sembahyang. Kalau dalam khutbah, kalau tak baca selawat, tak sah khutbah. Kerana khutbah itu ibadat yang berkehendak padanya. Dan kerana firman Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dhikrak, artinya tiada disebut aku melainkan disebut engkau sertaku. Allah Ta'ala kata kepada kita, bila mana Allah Ta'ala mengangkat Nabi, maka kena sebut juga nama Nabi SAW. Yang ketiga, rukun yang ketiga, berpesan dengan takut akan Allah Ta'ala. Mesti ada sebut dalam khutbah tu ittaqullah. Ittaqullah dalam bahasa Arab lah. Ittaqullah, kena sebut bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu rukun yang ketiga. Kerana dan yang ketiga, berpesan dengan takut akan Allah Ta'ala kerana mengikut perbuatan Nabi SAW, menceritakan dia oleh Muslim. Yang keempat, membaca ayat yang memberi faham. Yang keempat, mesti dalam khutbah itu ada salah satu ayat Quran kita kena baca. Kena baca satu ayat Quran. Sebab tu biasanya sebelum pada akhir khutbah tu ataupun imam tu biasa bakal dalam khutbah tu, lepas pada Alhamdulillah, selawat, ittaqullah, biasa akan baca seayat tak. Ataupun kalau tak baca pun seayat, sebelum yang habis khutbah pertama tu, dia akan baca surah Wal-As tak, innal insana lafi khusr. Sebelum ayat sebut aku qauli hadza, biasa akan baca tak ayat-ayat Quran tu. Itu pun dah termasuk dah. Dia antara rukun khutbah. Kerana hadis Muslim daripada Ummu Hisham bintu Harithah radhiyallahu taala anha, berkata ia, ma aqaltu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kullu jum'ah 'ala al-minbar idza khataba an-nas. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi lah, an-nas, salah itu. Artinya tiada mengambil aku akan surah Qaf wal Qur'anil Majid melainkan daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca ia akan dia pada tiap-tiap Jumaat di atas mimbar apabila berpidato ia akan manusia. Nabi bila mana naik atas mimbar khutbah Jumaat, sidangnya maaf sekalian, Nabi akan baca surah Qaf wal Qur'anil Majid. Surah Qaf maknanya. Nabi ambil beberapa ayat lah. Kemudian Nabi pun maknanya syarah lah, ataupun kita kata berpesan daripada maksud ayat tu yang Allah Ta'ala nak suruh. Kemudian terus kepada habis khutbah yang pertama. Yang kelima iaitu doa dengan akhirah bagi sekalian orang yang beriman pada khutbah yang kedua, kerana memindahkan oleh khalaf akan dia daripada salaf. Yang kelima, rukun khutbah sidang jemaah sekalian, pada khutbah yang kedua kita membaca doa kepada sekalian orang yang beriman. Biasanya waktu kita angkat tangan tu, Allahumma fil mu'minina wal mu'minat. Tu rukun khutbah. Rukun khutbah. Mana kalau kita tengok rukun khutbah ni pendek je. Sebab tu makna khutbah tu kalau Muslim PKP kita menjadi pada 7 minit. Jawab kata 7 minit je. Sebab rukun khutbah ni pendek je. Ia sebenarnya tidak panjang. Sebab kalau panjang, sidang jemaah sekalian jadi lagu lain. Kalau sebelum pada ni tak silap 7-8 tahun ataupun 6 tahun lepas, 5 tahun lepas, sebelum pada ni khutbah tempat kita ni panjang. Khutbah kita panjang. Lepas pada tu jabat agama dia mesyuarat dalam fatwa. Mana mufti-mufti Terengganu lah, mufti majlis fatwa Terengganu dia bincang balik. Dia kata macam mana khutbah yang berlaku pada zaman Nabi. Nabi buat kena khutbah pada hari Jumaat ni. Jadi bila kaji cek semua sekali dalil-dalil dan sebagainya, khutbah ni lebih pendek daripada sembahyang Jumaat. Kalau ikut sembahyang Jumaat tu pendek dah, khutbah sepatutnya lebih pendek lagi. Mayang tu lebih lama daripada solat khutbah Jumaat. Sebab tu akhir ni kita tengok 3-4 tahun sebelum pada ni, jadi khutbah-khutbah yang ditulis tu dia buat rekah je. Itu dia ayat Quran kan, dia pun sebut kesimpulannya pertama, kedua, ketiga lah. Biasanya ada hari ni lah.
Sebab apa? Nak memendekkan khutbah tu supaya maknanya ikut kepada kita kata perkara yang dibuat oleh zaman Nabi SAW. Dan disyaratkan keadaan rukun-rukun berkhutbah itu dengan bahasa Arab. Tadi kita sebut, kita puji Allah Ta'ala kena sebut Alhamdulillah, selawat pada Nabi dalam bahasa Arab lah. Bertakwa tu dalam bahasa Arab, ittaqullah. Kemudian doa, Allahumma filil mu'minina wal mu'minat. Mana kalau nak tambah bahasa Melayu tu ada masalah. Maka itu di antara doa yang tersebut rukun-rukun dalam khutbah Jumaat. Dan keadaan kerana mengikut salaf dan khalaf. Salaf dan khalaf ni ulama-ulama dahululah, ulama pada salaf generasi 300 tahun yang pertama. Zaman sahabat, tabi'in dengan tabi'ut tabi'in. Ini 300 generasi pertama disebut ulama salaf. Ulama khalaf lepas daripada generasi 300 tahun sampailah kepada kita hari ni ataupun sampai pada hari kiamat. Ini kita sebut ulama khalaf. Ulama khalaf. Jadi dua-dua ni pun sama. Dan keadaan keduanya dalam waktu zuhur kerana mengikut perbuatan Nabi SAW menceritakan dia oleh Al-Bukhari. Khutbah ni pun sama. Nak baca khutbah mesti masuk waktu zuhur dulu. Orang bang baru boleh start baca khutbah. Walaupun kita kata dah kan solat Jumaat ni kan khutbah dulu baru mayang. Dah kita baca khutbah dulu Habis khutbah tu orang baru pumpang. Allahu Akbar baru kita mayang. Bab utamanya mayang mesti masuk waktu zuhur barulah kita boleh baca khutbah. Kalau dah masuk waktu zuhur kita tak boleh. Sebab kita sebut tadi solat Jumaat ni dia ganti kepada solat fardu zuhur. Manakala hari biasa kita mayang zuhur. Kalau hari Jumaat kita mayang Jumaat. Dan disyaratkan berdiri pada keduanya. Ini bagi Tok Imam lah, orang yang baca khutbah. Waktu dia baca khutbah dia kena baca dalam keadaan berdiri. Berdirilah waktu dia baca khutbah tu. Kecuali orang yang uzur. Tapi orang uzur biasa tak baca lah khutbah ni. Sebelum pada ni pernah kalau di Mesir tu ada satu hari Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia mari Masjid Azhar, waktu tu dia uzur lah, duduk atas kursi roda. Duduk atas kursi roda. Kemudian khutbah dalam Masjid Azhar ni di Mesir ni, nak naik tu boleh kata dalam 20 tingkat lah. Nak atas mimbar tu. Mimbar dia tinggi Kalau mimbar kita ni rendah tak, ataupun ada tinggi sikit 3. Dia mimbar kalau kita tengok agak tu straight tau. Kayu dia tu straight ke atas. Lebih kurang dalam 20 anak tangga. Jadi bila dalam keadaan tu orang paksa dia suruh baca khutbah, dia pun naik dalam keadaan uzur. Dia tak dia bangun lama. Dia kena duduk. Tapi bila naik duduk atas khutbah tu, dia berdiri. Sebab rukun pada khutbah tadi mesti berdiri. Syarat. Bukan rukun, syarat untuk baca khutbah tu berdiri Kerana hadis Muslim daripada Jabir Samurah radhiyallahu taala anhu, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman yajlisu summa yaqumu fayaktubu qa'iman faman anba'aka annahu kana yaktubu jalisan faqad kadzaba atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang terakhir sekali pada malam ni iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia berpidato berdiri. Nabi bila baca khutbah Nabi akan bangun berdirilah. Berpidato maksudnya berkhutbah dalam keadaan berdiri. Duduk ia, kemudian berdiri ia. Lepas habis khutbah pertama Nabi duduk. Kemudian Nabi pun bangun balik. Maka ia berpidato, ia berdiri. Maka berpidato, ia berdiri. Kemudian khutbah kedua Nabi berkhutbah dalam keadaan berdiri. Maka barang siapa mengkhabarkan akan daku bahawasanya ada ia berpidato pada ketika duduk, maka sesungguhnya telah berdusta ia. Nabi kata kalau orang tu dia baca khutbah, dia kata Nabi suruh baca khutbah dalam keadaan duduk. Sebenarnya bukan daripada apa yang Nabi suruh. Dia telah melakukan pendustaan kepada Nabi SAW. Itu perkara yang kita boleh tengok pada malam. Jadi secara kesimpulannya, sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, solat Jumaat ni ulang kaji kepada kita sebab kita buat semua. Cuma bagi peringatan kepada kita ni berkait dengan syarat-syarat lah terutamanya. Berkait dengan untuk baca khutbah ni. Dan kalau ikut Tok Imam dia mesti ada wuduk ada wuduk. Kalau dia batal wuduk, dia kena turun mimbar tu ambil wuduk. Dia pun tengok kalau dia ambil khutbah khutbah pertama tak ada masalah, dia sambung khutbah kedua. Kalau tengah tu dia ambil wuduk, dia kena start balik daripada awal. Ataupun kalau dia tinggal rukun-rukun khutbah ni, dia naik tu atas mimbar, orang baru naik pertama baca khutbah getar tau. Takut ni. Mari-mari dok ingat baca alhamdulillah, terus selawat. Pernah ada sebelum pada ni lah. Masjid Terengganu ni pernah ada yang di maklum oleh pejabat agama. Tok Imam naik baca khutbah, dok ingat baca selawat pada Nabi. Alhamdulillah dia baca. Selawat dok ingat baca. Selawat dok ingat baca. Lepas pada tu dok tahu mana dia baca khutbah. Akhir sekali kena dia baca balik. Baca balik khutbah. Sebab selawat tu merupakan rukun kepada khutbah Jumaat. Itu di antara pada malam yang mulia. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma najina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. Walhamdulillahirabbil alamin.